Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Okay, we are at the end of our sessions untuk semester ni. So, lecture saya yang terakhir berkaitan dengan civil and criminal thoughts. Jadi, if you look at into the terms, civil tu maknanya kesalahan in terms of civil, which is social, dan criminal berkaitan dengan jenayah. Dan tidak ada thoughts yang berkaitan dengan jenayah sebenarnya. Okay. Kerana thoughts ni lebih kepada pelanggaran undang-undang yang menyebabkan anda terdedah kepada tindakan ganti rugi. Okay. Banyak kes yang kita lihat pada masa kini berlaku di sekolah biasanya melibatkan kepada civil. Dekat Malaysia perkara-perkara sebegini sedemikian semakin mendapat perhatian, especially masyarakat sekarang ni lebih cakna dan aware tentang prosedur undang-undang. Okay. Jadi why not kita belajar sebanyak sedikit berkaitan dengan civil dengan criminal. Okay, especially berkaitan dengan thoughts bagi memastikan yang kita insyaAllah tidak termasuk ataupun tidak terkena disebabkan oleh kecuaian. Okay, alright. Okay, sebab tu saya katakan terdahulu ini undang-undang sivil dan jenayah adalah asas bagi undang-undang. Okay. Namun begitu dalam civil ada satu term lagi dipanggil undang-undang tort bagi memastikan kesalahan sivil. What is a civil dalam bahasa Melayu? Awam kot boleh kita katakan sebagai awam, kesalahan normal, bukan jenayah kot Okey. Jadi bagi undang-undang tort ni maknanya akan ada melibatkan ganti rugi. Asas tort di mana kita bertanggungjawab bagi tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan kepada orang lain, sama ada sengaja ataupun tidak. Jadi bagi orang yang melakukan tort, okey, biasanya cikgu sekiranya waktu bertugas biasanya perlu membayar pampasan dalam bentuk kewangan sekiranya perkara tersebut dibawa kepada pihak mahkamah. Tetapi, okey, mahkamah perlu membuktikan yang berlakunya kecuaian. Okey. Ini adalah satu tugas ataupun satu perkara yang kompleks dan sukar untuk dibuktikan sebab dia ada beberapa dasar ataupun beberapa perkara yang perlu dibuktikan oleh pihak pendakwa raya bagi memastikan berlakunya kecuaian. Okey. Hakikatnya pihak pendidik sebenarnya terdedah kepada tindakan undang-undang sekiranya kecederaan yang melibatkan kanak-kanak ketika mereka bermain di padang ataupun terlibat dalam aktiviti extra curriculum ataupun aktiviti-aktiviti yang lain daripada beberapa aspek. Okey. Ini disebabkan oleh satu fahaman bahawa sekolah bertanggungjawab untuk melindungi pelajar daripada apa-apa kemungkinan ataupun possibility bagi kecederaan. Ini bermakna tanggungjawab tersebut besar. Namun saya jelaskan sekali lagi tidak semua pendidik sebenarnya bertanggungjawab sekiranya kecederaan tetap berlaku pada pelajar. Okey, disebabkan oleh beberapa faktor. Disebabkan oleh sometimes mungkin cikgu dah bagi penjelasan ataupun arahan yang jelas ataupun SOP, Standard of Procedure, telah dipatuhi secara total tapi ada elemen lain daripada pihak pelajar itu sendiri yang menyebabkan SOP tersebut tidak dapat dipatuhi. Ini contoh yang saya kasih. Okey. Jadi sekiranya guru telah memastikan mereka menjalankan tanggungjawab, okey, dan memastikan bahawa berlakunya pemantauan yang baik, basically is quite difficult to be proven yang mereka cuai. Namun begitu, disebabkan oleh faktor umur, sometimes kita dah supervise betul-betul, tapi disebabkan oleh faktor umur pelajar tersebut, kadang-kadang kemalangan tetap berlaku. Jadi, okey,
inilah critical factor yang akan ditentukan later on di mahkamah sekiranya perkara tersebut dibawa kepada pihak mahkamah untuk diadili. Okey. Okey, sekiranya berlaku kecuaian, okey, dan berlaku kemelangan dan kecederaan itu, kemudian kemelangan tu lead kepada kecederaan. Kecederaan itu bersifat kemenjadian kekurangan. Contoh mungkin hilang jari, for example. Then the school ataupun the teachers, usually the teachers, will have to pay the compensation ataupun yang setimpal bagi memastikan atau menjadikannya sempurna semula. Dan of course mahkamah akan tentukan, pihak hakim akan tentukan sebanyak mana compound ataupun pembayaran yang perlu dilakukan. Contohnya mungkin secara umum kita nilai kehilangan jari mungkin 40,000 for example, ataupun 100,000. Jari penting untuk so many stuff, so many things in life. But at the end of the day, hakim akan putuskan disebabkan oleh rayuan, disebabkan oleh keadaan semasa kes tu sendiri. Sama ada negligence tu, kecuaian tu disebabkan betul-betul oleh guru ataupun berbagai faktor. Hakim mungkin akan sama ada menaikkan atau akan mengurangkan. Dia bergantung. So bukan parent tu sesuka hati akan tentukan, okey, I nak jari anak saya hilang, na'udzubillah, jari anak saya hilang, I nak 13 juta. There is no such thing as that. Mahkamah akan tentukan. Alright. Okay, so dalam konteks sekolah ini yang sering terjadi, kecuaian, negligence. Aspek Undang-Undang TOT menyediakan pelindungan melindungi daripada perkara bahaya, tapi sekiranya tidak dipatuhi menyebabkan kita terdedah kepada tindakan undang-undang. Dan kita terbagi kepada TOT secara sengaja ataupun TOT secara tidak sengaja. Okay, yang saya katakan tadi, yang sebelum ni banyak kepada yang tidak sengaja. Okay, what about TOT secara sengaja? Seperti menyebabkan kecederaan, serangan, gangguan mental berterusan. Contoh, you keep making fun of the students. Lepas tu student tu rasa macam, this is too much for me. I couldn't bear this anymore. Saya dah tahan ni. Jadi, dia bawa benda tu kepada parents dia bawa kepada pihak sekolah. Contoh, you bersifat racist terhadap pelajar, ataupun you bersifat you nampak pelajar tu miskin, dia pakai koyak-koyak, you keep mentioning that in the classroom to the extent benda tu jadi satu pembulian kepada dia. Kata pelajar ni busuk. Lepas tu kawan dia, since you keep saying that, ini contoh, I don't say that you are doing this, okay, ini contoh. So saya tak kata, I don't think you all are like that. Cuma contoh. And then bila perkara tersebut dah diulang-ulang oleh guru banyak kali, okay, jadi benda ni menyebabkan dia jadi macam emotional distress, tekanan perasaan. That actually can be brought into court as well. Alright? Ataupun you memalukan pelajar tersebut, defamation. All of this actually menyebabkan terdedah kepada undang-undang. But this can be lead into a criminal. Boleh jadi kes jenayah sekiranya ada motif. Okay, motif tu ditentukan later on oleh pihak yang berkuasa. Okay, alright. Namun begitu, okay, meskipun banyak perkara yang saya nyatakan perlu dibuktikan, walaupun macam saya kata tadi, it can be into crimes, boleh jadi pada tindakan jenayah, tapi proses pembuktian tersebut adalah kompleks. Alright. Okay, ini perkara penting berkaitan dengan thoughts. Bagi membuktikan suatu thought itu nyata atau tidak, mahkamah perlu membuktikan beberapa perkara sebelum menjatuhkan hukuman. Macam slide saya sebelum ni, saya nyatakan proses pembuktian adalah satu proses yang kompleks dan kritikal. Okay. Jadi sama juga yang berkaitan dengan thought ni. Ada 4 perkara yang perlu dipastikan oleh pihak mahkamah. Okay, 4 perkara tersebut berlaku dan boleh dijatuhkan hukuman bagi thought. So ada perlu adanya compensation, perlu dibayar kepada pelajar ataupun tidak. Okey, pertama, wujudnya tanggungjawab penjagaan daripada kecederaan. Mahkamah ataupun pihak pendakwa raya perlu membuktikan bahawa guru tersebut bertanggungjawab menjaga pelajar tersebut.
Okay, so dia akan kembali balik kepada procedures, dia akan balik pada etika. So pelbagai perkara yang akan dirujuk. Okay. Tapi secara umumnya A ni biasanya memang mudah, easy score. Memang guru menjaga pelajar, itu konsep asas. Okay. Pelanggaran terhadap tanggungjawab tersebut. Okay, this number 2 B is tricky, dia complicated. So pendakwahaya ataupun mahkamah perlu membuktikan bahawa guru tersebut wujudnya pelanggaran terhadap tanggungjawab tersebut. Dan dalam situasi ini, guru tersebut kata-kata, saya tak langgar prosedur. Saya dah patuhi prosedur. Saya dah bagi tanggungjawab. Saya dah brief cukup. Saya dah pastikan perkara tersebut A, B, C dilakukan. Dan contoh, anak dia hilang jari. Adakah guru tersebut penyebab bagi anak dia hilang jari? Ataupun mungkin anak dia waktu buat latihan sukan, anak dia meninggal. Adakah guru tersebut yang menyebabkan anak dia meninggal waktu buat latihan melintas desa? Ataupun mungkin anak itu sebenarnya dah ada masalah asma ataupun dah ada masalah jantung sebelum ni. Nampak tak? So, that's why I said it is very tricky, it's very complex. Okay, banyak benda yang, banyak kerja lah. It's not easy to prove that someone is guilty just because you think that he is guilty. Okay, saya tengok banyak dalam kes yang kat internet sekarang ni pun, banyak orang accuse orang tu bersalah, orang ni bersalah. But to me, the legal process is very complicated. They will go and look into every details. Dan yang terakhir sekali, kecederaan yang sebenar. Contoh, saya nyatakan tadi. Contoh mana Okay, saya kata memalukan kan. Memalukan defamations. Okay, memalukan. Jadi, kalau memalukan defamation tak lah. Saya type dulu. Defamation. Okay. Pihak pendakwa raya perlu membuktikan bahawa defamation tu adalah satu kecederaan yang sebenar. Contoh, saya kasih contoh mudah. Okay. Macam tindakan you memanggil pelajar tersebut dengan satu nama yang pelik ataupun nama yang macam tak sedap didengar. Contoh macam you panggil this particular student setan hijau, for example, ataupun green goblin. Okay, Ridwan, the green goblin. Hakikatnya it looks like a defame for this Ridwan guy, green goblin, you know. Nampak macam ni setan hijau, budak nakal. Tapi, okay, perhaps nama tersebut mungkin menjadi satu sebab ataupun satu kebanggaan ataupun satu panggilan nama yang Ridwan tu sendiri suka. Dia rasa macam he is a badass. Badass. Mana orang jahat sekolah lah, gangster kat sekolah. Dia rasa macam okay, sebab dia gangster, dia rasa student lain takut. Dan dia dapat fame from that. Dia dapat macam satu kemasyuran, masyhur ataupun famous. So it's not really a defamation, tapi it's satu yang positif bagi dia untuk dia punya status kalangan pelajar senior. Okay, macam yang you selalu tengok dekat cerita-cerita movie sekolah dekat Korea kan. Dia jadi gangster dekat sekolah tu lah, dia lah paling hero. Dia lah yang paling dapat awet cun, yang paling cun dekat sekolah tu. Dia cikgu semua takut, cikgu semua hormat pada dia. You know, this kind of thing. So that's why I say pihak mahkamah atau pihak pendakwa raya perlu membuktikan wujudnya this kind of kecederaan yang sebenar. But if it is for the purpose of for the gain or benefit of him, tak ada guna juga, tak boleh dibuktikan. So all of this A, B, C and D, these are the things that need to be proven before compensation untuk yang perlu dijatuhkan. Okay, saya ambil satu lagi kajian kes.
Saya sebenarnya nak letak kajian kes ni dalam ni punya kajian kes. But I was thinking tak sempat because of time limitation. Tapi kita discuss je. Okay. Ahmad, iaitu guru kelas, membenarkan pelajarnya, si Abu, untuk mengadakan majlis makan di sekolah. Okay. Ketika program perpisahan pelajar tingkatan 5, makanan yang disetujui ialah menu biasa tertera di kantin dan disediakan oleh kantin. Cuma si Abu ni perlu bayar saja kepada makcik kantin. Okay, ataupun pakcik kantin. Tanpa pengetahuan Ahmad, si Abu telah membawa kek buah badam, inti coklat paprika yang amat sedap. Namun bentuk dan rupa tersebut lebih kepada kek icing warna putih atau kek kahwin. So basically students yang akan makan tu tak tahu yang dalam tu ada badam, ada paprika, dan dia sebenarnya adalah kek coklat. Okay. Nampak warna putih kan? Coklat putih. Alright. Selepas pelajar tingkatan 5 makan kek tersebut, 3 daripada mereka, 56 orang meninggal kerana alahan terhadap paprika dan juga kacang badam. So, my soalan, bolehkah si ibu bapa, si mati, 3 orang tu, 3 family tersebut, menyaman pihak sekolah atas dasar kecuaian? Jika hal ini untuk disaman, adakah ianya berbentuk civil atau jenayah? Okay, so now we fikir in terms of that. Okay, this very open case. Okay, I would like you to discuss this tomorrow. Sorry, hari Khamis nanti. Okay. Okay. Okay, regardless of that, mungkin lepas ni you all rasa takut untuk conduct class ataupun untuk conduct kelas sukan, whatsoever it is, don't be afraid. There are ways actually to avoid this kind of thought. Satu, pemantauan yang jitu. Penyelia atau cikgu sekolah atau pengetua atau ketua jawatan perlu memastikan dan sedar akan aktiviti yang sedang berjalan. Ataupun you can actually predict kind of a dangerous thing that might arise later on. Keadaan sekitaran sekiranya wujud potential danger. Ada perbezaan di antara kelas bahasa Melayu yang baca syair atau sajak dibandingkan dengan aktiviti dalam makmal yang melibatkan asid, alkali ataupun kelas kimpalan yang melibatkan alat-alatan welding, paku, tukul, this kind of stuff. Okay. Di universiti, for example, dan di sekolah juga, saya rasa ada pembantu amal yang cekap dan berkelaikan bagi proses pemantauan. Okay. Macam my wife actually works at the universities. So bila she's a lecturer, dia buat banyak makmal, tapi makmal tu biasanya akan dihadiri oleh pembantu makmal. Okay, lab assistant. Lab assistant ni akan pantau, yang akan bantu pelajar untuk buat. Dia cuma dekat sana sebab biasanya dia akan duduk, dia akan periksa, pastikan in terms of student field logbook, in terms of bila ada soalan-soalan kritikal berkaitan dengan learning itself. Okay. So, bukan setiap masa pensyarah akan ada kat situ. Tapi dekat sekolah, I think situasi berbeza. I think guru kena ada. I don't know what's the reason. Tapi saya nampak daripada universiti ni lebih kepada pensyarah, lebih kepada, lebih kepada guides yang akan buat, yang akan ajar the very basic things, biasanya melibatkan pembantu mamal. Saya rasa ada perbezaan in terms of that. Okay. Ini contoh. Tapi isu yang saya nak ketengahkan, poin penting yang saya nak ketengahkan adalah pemantauan yang jitu. Okay. Yang kedua, arahan yang jelas. Guru boleh disaman sekiranya pihak pendakwaan berjaya membuktikan bahawa guru tidak memberikan arahan yang secukupnya dan lengkap kepada para pelajar sebelum sesuatu aktiviti. Contohnya, ketika kelas pendidikan jasmani, seorang pelajar telah tercabut rahang kerana ditumbuk oleh pelajar lain. Ketika demo aktiviti silat, rahang pelajar tersebut tercabut, kena tumbuk, kuat sangat, macam Mike Tyson. Okay. Dan bila disaman, antara accusation yang dijelaskan kepada guru tersebut bahawa guru tersebut tak kasih arahan pun ataupun tidak menyediakan headgear
bagi perlindungan muka dengan rahang. Kalau macam tu, memang kena. Confirm kena. Alright? Namun begitu, sekiranya guru tersebut berjaya membuktikan bahawa arahan telah diberikan, okey, video telah ditunjukkan bagaimana kaedah apa yang perlu dilakukan, pemakaian headgear tersebut, tapi pelajar tersebut secara sengaja buka dan tak nak pakai, maka guru tersebut selamat daripada tindakan tort. Okay, ni we're talking about adult students. Okay. Okay, ketiga, peralatan dan keadaan tempat. Pastikan semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa diselenggara. Okay. Pihak pentadbir, okay, this special. Pihak pentadbir tidak terdedah kepada kecuaian guru sekiranya guru tersebut berfungsi secara baik ketika melakukan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan, dan juga pentadbir telah memberikan panduan dan sokongan bagi memastikan guru tersebut berfungsi secara baik. Tapi sekiranya perkara-perkara tersebut tidak disediakan oleh pihak pentadbir, dan oleh kerana itu yang menyaman akan boleh menyaman guru sebagai penama pertama, pihak sekolah pengetua sebagai penama kedua, Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Kementerian Pendidikan sebagai pihak penama ketiga. Nampak tak? Kalau dia boleh buktikan lah. But of course semua ini akan dibuktikan berdasarkan 4 proses tersebut yang saya nyatakan awal-awal tadi di mahkamah nanti. Okey. Satu perkara lain yang penting berkaitan dengan yang guru silat tadi, berkaitan dengan yang rahang tercabut tadi. Of course, sentiasa ada risiko. Jadi pihak sekolah katakanlah buat satu aktiviti, and at the same time pihak sekolah akan perlu memberitahu wujudnya risiko. Okey. Sekiranya anak-anak tersebut tidak boleh berfikir secara matang, tidak boleh membuat keputusan, perlu dimaklumkan kepada ibu bapa. Jadi concern ibu bapa amat diperlukan. Okey. Saya rasa perkara ini bukan suatu perkara yang asing bagi cikgu-cikgu sekalian. Saya rasa cikgu-cikgu sekalian telah terdedah dengan situasi-situasi ataupun kes-kes, mungkin melalui pembacaan, mungkin melalui pengalaman yang didengar di sekolah ataupun terjadi di sekolah. Okay, I guess this is all for me related to this class. I would like to say thank you for attending my class, and I really enjoy having you all as my students. Walaupun kelas ni, I wish kelas ni boleh dijalankan secara face to face, sebab banyak kajian kes yang kita boleh kita boleh discuss, kita boleh interact, to the extent kita boleh buat satu simulations bagaimana situasi dalam mahkamah melibatkan pendakwaan dengan peguam bela dan orang yang bersalah. This kind of stuff, this going to be interesting. Tapi apa daya, kita berada dalam zaman-zaman COVID, so kita perlu mematuhi norma COVID. Saya minta maaf daripada jauh di sudut hati saya, bukan jauh, memanglah hati saya minta maaf sekiranya terdapat kekurangan. Kelemahan tu datang pada diri saya sendiri. Okay, we finish our class with Tasbih Kifrah and Surah Al-Asr, and thank you very much. Okay, Assalamualaikum.